Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk unit yang baru, iaitu unit 11, pengurusan data matematik tahun 6, standard kandungan adalah 11.1 data, dan objektif yang perlu kamu kuasai untuk hari ini adalah mentafsir data dari piktograf, carta palang dan carta pi. Baiklah murid-murid, untuk unit 11 pengurusan data ini, kamu akan belajar macam mana nak mentafsir data dan mengenal piktograf, carta palang serta carta pi. Jadi sebenarnya murid-murid kamu dah belajar semenjak dari darjah 4 lagi. Cumanya untuk tahun 6 ini, lebih kepada kamu menggunakan semua ilmu dan kemahiran yang telah kamu pelajari untuk menyelesaikan masalah harian. Okey. Yang pertama adalah piktograf. Dia berasal daripada perkataan picture ataupun gambar. Jadi piktograf adalah sebenarnya carta bergambar. Ini adalah satu contoh carta bergambar mengufuk. Yang di atas ni adalah tajuk, iaitu bilangan peserta tarian tradisional. Dan yang bawah ini adalah menunjukkan petunjuk. Satu simbol orang ni sebenarnya mewakili dua orang. Kita perhatikan soalan A. Soalan A meminta kita menyatakan berapakah bilangan peserta bagi setiap jenis tarian. Okey, untuk tarian makyung, ada 5 jenis tarian: makyung, singa, Bharatanatyam, Najat dan Sumazau. Okey, untuk makyung, bilangan peserta tarian ni ada digambarkan 1, 2, 3, 4, 5,5. Jadi 5,5, kalau satu simbol orang ni mewakili 2, maka 5,5 makyung adalah 5,5 ataupun 5.5 darab 2 orang. Sebenarnya makyung ada 11 orang. Untuk tarian singa, bilangan pesertanya ada 5. Jadi 5 darab 2 orang. Sebenarnya tarian singa adalah 10 orang. Bharatanatyam ada 1. Jadi 1 darab 2 orang adalah 2 orang. Dan Najat ada 3. 3,5 ataupun 3.5 darab 2. Jadi Najat sebenarnya 7 orang. Dan Sumazau ada 5. 5 darab 2 adalah 10 orang. Itu adalah bilangan peserta bagi setiap jenis tarian. Okey, setiap jenis tarian bermaksud satu jenis tarian ada berapa bilangan peserta. Kita pergi pada soalan B pula, hitung bilangan ataupun hitung pecahan bilangan peserta dalam tarian Sumazau daripada jumlah peserta. Jadi B ni nak minta kita memberi jawapan dalam bentuk pecahan. Okey, bentuk pecahan bilangan peserta dalam tarian Sumazau. Kita perhatikan Sumazau ada 10 orang. Jadi kita tulislah dalam bentuk pecahan 10 per, daripada ini akan jadi per, daripada akan jadi per. Jumlah peserta adalah kita jumlahkanlah 11 tambah 10 tambah 2 tambah 7 tambah 10. Jadi jawapannya sama dengan 10 per 40, boleh dipermudahkan. Jadi kita potong satu sifar atas, potong satu sifar bawah. Jadinya pecahan bilangan peserta dalam tarian Sumazau daripada jumlah peserta adalah 1/4. Kita lihat pula soalan C, kira peratus peserta dalam tarian makyung daripada jumlah peserta. Maknanya soalan ini meminta kita mengira peratus peserta dalam tarian makyung. Okey. Tentu murid-murid masih ingat lagi, kalau kita nampak kata kunci peratus, maka kita akan tulis 100% nanti pada jawapannya dulu. Okey. Peratus peserta tarian makyung, kita tulis dulu darab 1% di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri adalah jumlah peserta makyung iaitu 11. Daripada ni akan jadi per ataupun bahagi. Okey, per
jumlah peserta adalah 40 orang. Okey, kemudian kita laksanakan operasi mansuh di sini. Okey, potong satu sifar atas dan satu sifar bawah akan jadi 11 darab 10 akan jadi 110. Okey, kalau kita nak laksanakan mansuh pun boleh. Kalau nak buat bentuk lazim pun boleh. 110 bagi 4 akan dapat 27.5%. Maka peratus peserta dalam tarian makyung adalah 27.5%. Baiklah murid-murid, kita terus kepada carta palang pula. Okey, ini menunjukkan sebuah carta palang menegak. Sebab kita perhatikan di sini, palang-palangnya semua adalah berdiri tegak. Untuk paksi mengufuk ataupun paksi X adalah menunjukkan hari. Manakala untuk paksi yang Y ni ataupun paksi menegak adalah menunjukkan bilangan karipap yang terjual. Manakala yang di atas ini adalah tajuk kepada carta palang ini, iaitu jualan karipap Pak Jah. Okay, kita pergi pada soalannya. A, nyatakan jualan karipap setiap hari. Okay, soalan ini suruh kita nyatakan aja. Okay, nyatakan jualan karipap setiap hari. Makanya kita boleh nyatakan. Kita tengok hari dulu yang bawah. Okay. Hari Isnin, bilangan karipap yang terjual adalah 120 biji. Okey, hari Selasa, bilangan karipap yang terjual adalah 90 biji. Manakala hari Rabu, okey, bilangan karipap yang terjual adalah 105 biji. Dan hari Khamis juga sama macam hari Rabu, 105 biji karipap telah terjual. Okey, kita pergi pada soalan B. Berapakah beza jualan karipap antara hari Selasa dan hari Rabu? Jadi kalau beza, okay, murid-murid tahu beza adalah operasi tolak. Makanya kita tolak yang hari Rabu. Sebab hari Rabu lagi besar nilai ataupun jualan karipapnya, iaitu 105 biji. Tolak hari Selasa 90 biji. Maka beza jualan karipap antara hari Selasa dan hari Rabu ialah 15 biji. Okey, kita pergi pada soalan C. Hitung purata ataupun min jualan karipap setiap hari. Jadi murid-murid perlu ingat formula mencari min ataupun purata, iaitu purata adalah formulanya jumlah bahagikan bilangan hari. Makanya kita jumlahkanlah, tambah semua jualan bilangan jualan karipap, iaitu 120 tambah 90 tambah hari Rabu 105 dan tambah hari Khamis 105 akan dapat 420 biji karipap. Dibahagi dengan bilangan hari adalah 4. Kalau murid-murid lihat di sini pun ada 4 data. Maksudnya ini adalah yang bilangan hari ini berdasarkan bilangan data. Jadi 420 bahagi 4 akan dapat jawapan 105 biji karipap. Baiklah, kita terus kepada carta yang terakhir, iaitu carta pi. Kalau tadi piktograf mendapat nama daripada istilah bahasa Inggeris iaitu pitch ataupun gambar. Jadi piktograf bermaksud carta bergambar. Tapi kalau carta pi mendapat nama kerana berdasarkan bentuknya yang bulat seperti pi. Itu pi yang selalu kita makan. Contohnya pi telur ataupun pi apple. Okey. Baca dulu soalannya di sini. Sarah mempunyai 80 keping kad gambar haiwan vertebrata. Okey, Sarah mempunyai 80 keping kad gambar haiwan vertebrata. Vertebrata adalah haiwan bertulang belakang. Okey, carta pi di sebelah menunjukkan pengelasan kad gambar haiwan vertebrata itu. Jadi ini adalah menunjukkan carta pi. Okey, carta pi selalu dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey, ada 5 kumpulan ataupun 5 pengelasan haiwan vertebrata. Reptilia 20%, ikan 15% dan yang paling banyak adalah burung 35% dan mamalia 25%. Manakala amfibia kita tak tahu berapa peratus untuk haiwan ini. Okey, soalannya yang di atas ni adalah tajuk. Okey, kita lihat pada soalan berapa peratuskah kad gambar amfibia. Okey. Sebelum ni pun awak dah tahu, keseluruhan carta pi ini adalah mewakili 100%. Kalau carta pi ini penuh, keseluruhannya adalah
100%. Maka untuk cari peratus kad gambar amfibia adalah kita tolaklah 100% tolak dengan jumlah kad haiwan vertebrata yang lain ni, iaitu jadi kita boleh tulis peratus kad gambar amfibia 100% tolak hasil tambah yang 4 ni, iaitu 25% tambah 20% tambah 15% tambah 35%. Kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. 25% tambah 20% tambah 15 tambah 35% adalah 95%. Maka 100% tolak 95% akan dapat peratus kad gambar amfibia, iaitu 5%. Okey, selesai. Kita pergi pada soalan B, cari B, beza pula. Cari B, beza antara bilangan kad gambar mamalia dan kad gambar burung. Okey, mamalia dan burung. Kita tengok mamalia dengan burung je lah. Okey, gambar mamalia ialah pengelasan kad gambar mamalia ialah 25%, burung adalah 35%. Jadi ada pelbagai cara untuk selesaikan masalah ni. Okey, cara yang paling senang pada saya nak cari beza peratus kad gambar mamalia dengan burung, kita cari beza peratus dulu, iaitu okey, yang besar tolak yang kecil lah. 35% tolak 25% adalah 10%. Ini beza dalam bentuk peratus. Tapi soalan ni nak bilangan kad gambar. Jadi awak dah tahu nak cari bilangan 10% itu adalah bermaksud 10/100 darabkan dengan jumlah kad kesemuanya. Jumlah kad semuanya adalah 80. Okey. Di sini kita nampak di bawah ada 2 sifar, di atas ada 2 sifar. Jadi kita boleh mansuhkan. Jadi tinggal 1/8/8 adalah beza bilangan kad gambar mamalia dan burung adalah 8 keping. Baiklah murid-murid, ini merupakan latihan untuk kamu pada hari ini. Latih diri muka surat 171. Cikgu nak kamu buat soalan 1 dan soalan 2. Salin soalan, lukiskan gambar rajah. Okey. Saya nak kamu buat satu persatu. Jangan awak salin soalan dulu, lepas tu buat jawapan kemudian. Nanti tak muat, kecil dan sebagainya. Jadi saya nak awak buat satu-satu soalan tu. Tunjukkan langkah pengiraan, kemudian selang satu baris, buat soalan yang seterusnya. Buatlah dengan kemas supaya cikgu senang nak semak. Faham ya? Kita pergi soalan 1, jawab soalan berpandukan piktograf yang tak lengkap seperti di bawah. Memanglah tak lengkap, tengok ni masih kosong lagi. Ni pun masih kosong. Okey, ini adalah tajuk jualan topeng muka di Farmasi Bagus dan ini petunjuk. Okey, 1 ni mewakili 20 kotak. Okey, awak ingat kalau 1 mewakili 20 kotak, maka Januari berapa? Berapa kotak sebenarnya? Februari berapa dan sebagainya lah. Jadi kita terus tengok pada soalannya. A, berapakah beza jualan topeng muka antara Januari dan April? Januari dan April lah yang awak tengok. Okey, jadi kalau beza, awak tahu kata kunci beza adalah operasi apa, kan? Jadi awak jangan lupa petunjuk 1 mewakili 20 kotak. Jangan awak terus saja lihat ni, awak terus tolak. Tak boleh. Awak darabkan dulu dengan 20 kotak setiap satu simbol ni. Okey. Seterusnya, B, bilangan topeng muka yang dijual pada bulan Mac adalah 30 kotak kurang. Jadi kalau kurang adalah kata kunci untuk apa? Ini pun dah belajar daripada bulan Februari. Jadi Mac adalah 30 kotak kurang daripada bulan Februari. Mac lagi sikit daripada Februari, maksudnya 30 kotak kurang daripada Februari. Jadi berapakah kotak topeng muka yang dijual pada bulan Mac? Jangan pun senang. Yang penting awak fahamkan soalan, okey, dan buat langkah pengiraan satu demi satu supaya nanti cantik dan senang cikgu nak semak. Okay, C, jualan pada bulan Mei adalah 5% lebih daripada bulan April. Okay, senang. Jualan Mei adalah lebih. Jadi kalau lebih nanti nak buat apa daripada bulan April? Mei ni, okay, Mei yang bawah adalah lebih daripada bulan April sebanyak 5%. Jadi 5% ni dalam bentuk peratus. Jadi awak jadikan kuantiti ataupun berapa banyak sebenarnya. Jadi 5% ni jadikan
Untuk pengkiraan adalah 5/100 darab berapa? Jualan bulan Mei adalah 5% lebih daripada bulan April. Jadi 5/100 darab bulan April berapa? Awak dah darabkan dengan 20 tadi. Bulan April ni berapa sebenarnya? Kemudian tambahlah untuk bulan Mei. Okey, kemudian cari yang Roman 2 ni. Jumlah jualan dari Januari hingga Mei. Tak ada masalah, tambahkan saja. Okey, senang Soalan D pula, sekotak topi muka mengandungi 50 unit. Okey, satu kotak topi muka ada 50 unit topeng muka dan harga kosnya adalah RM30. Jadi sekotak RM30. Harga jual seunit topi muka adalah 80 sen. Jadi 80 sen ni jadikanlah RM sifar titik 3 sifar. Kan? Hitung keuntungan jualan yang diperoleh pada bulan Februari. Jadi pun tak ada masalah sebab awak dah belajar tajuk wang hari tu mengira keuntungan. Okey. E pula, pada pendapat kamu, mengapakah jualan topeng muka pada bulan April paling tinggi? Terangkan. Ini apa-apa pendapat pun saya terima. Kalau nak dapat TP yang baik, bagilah pendapat yang bernas. Terutama pada zaman-zaman COVID ni. Sebab apa bulan April tu paling tinggi jualan topeng muka. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua. Jawab soalan berdasarkan carta palang di bawah. Ni carta palang. Kalau nak tahu, ini adalah carta palang jenis mengufuk sebab palangnya semua adalah melintang ke bawah ni, mengufuk. Okey, A, nyatakan dua jenis warna cat yang digunakan dengan jumlah isi padu 1/4. Jadi ada 4 jenis warna cat iaitu hijau, biru, putih dan purple ni ataupun ungu. Jadi awak jumlahkan mana yang bila ditambah 2 dia akan dua-dua tu jadi jumlahnya adalah 1/4 liter. Tunjukkan bukti ataupun pengiraan. B, berapakah purata isi padu cat yang telah digunakan? Jadi ini adalah penggunaan cat. Jadi awak pandai-pandai baca lah. Berapakah purata isi padu? Purata maksudnya jumlah bahagikan bilangan. Okey, jumlahkan semua 4 cat yang digunakan ni dibahagikan dengan warna cat ada 4. C, hitung baki isi padu cat jika kapasiti setiap inilah 1 liter. Contohnya macam warna ungu ni. Asalnya 1 liter tapi telah digunakan berapa ni? 4/5 sini 1 jadi maknanya sini 4/9. Jadi bakinya berapa? Kemudian awak carilah yang ni pula putih bakinya berapa? Biru bakinya berapa? Hijau bakinya berapa? Dan jumlahkanlah baki tu. D, 3/5 daripada baki. Baki tadi awak dah cari dalam C kan? Jadi 3/5 daripada baki. Isi padu cat digunakan untuk cat rak buku hitung isi padu cat dalam mililiter yang digunakan itu. Ini bukan soalan KBKK, ini terus soalan kepada jawapan. Jadi senang. Saya harap kamu buat sehabis baik sebab saya buatkan nilai kamu. Kebolehan kamu menjawab soalan dan bagi TP untuk topik mentafsir data ini.